susahnya nak berdiet. Mesti semua orang macam tu, betul tak? Mesti korang macam rasa stres. Korang nak turunkan berat badan, korang nak kempiskan berat wajib, tapi masalah yang korang hadapi macam korang tak biasa dengan diet, korang tak biasa dengan pemakanan sihat ni. Jadi apa yang patut kita buat? Nah, bagi para beginner, saya tahu ini satunya stres bila korang mula nak berdiet untuk turunkan berat lemak badan tu, untuk kempiskan perut buncit. So hari ini saya nak kongsikan dengan anda 10 idea, 10 perkara yang boleh bantu korang memudahkan diet amalan pemakanan sihat korang. Yang pertama, cuba amalkan banyak minum air kosong. Sebenarnya kadang-kadang kita bukannya lapar, tapi kita haus. So, bila perasaan haus tu korang tak minum, korang akan tiba-tiba bertukar menjadi lapar sebab korang nak isi perut korang. So, yang pertama, cuba banyakkan minum air kosong. Lagi banyak air korang minum, lagi korang tak akan terasa lapar. Nombor 2, banyakkan makan sayur-sayuran. Now, sayur-sayuran ni ada banyak antioksidan. Sayur-sayuran ni adalah jenis makanan yang dia padu, dia mudah dihadam dan dia banyak air, banyak oksigen dalam tu tau. So bila korang makan, korang akan rasa mudah kenyang. Dan yang paling bestnya pasal sayur-sayuran ni, kalorinya terlalu rendah guys. So kalau you makan sayur sebanyak mana pun, korang tak akan gemuk. So sayur sangat membantu. Dia bukan saja bantu korang untuk kulit korang lagi bersih, badan korang nampak lagi sihat, malah dia bantu korang untuk rasa lebih kenyang dengan lebih mudah. Nombor 3, bersedia lebih awal. Selalu kita ada masalah di mana, kat mana kita nak pergi makan, oh kat situ tak ada pemakanan yang sihat. Kalau kita pergi kerja, oh kantin office saya tak adalah makanan yang sihat, semua makanan jahat-jahat, semua banyak bergoreng, berminyak, sama berkari semua. Oh, kawan aku ajak lepak mamak malam ni, apa yang aku boleh makan kat sana? Nah, banyak problem yang kita hadapi adalah kita berada dalam situasi dan tak ada makanan yang sihat. Semuanya makanan yang boleh buat kita naik berat badan. So, antara satu contoh yang paling bagus adalah cuba bersedia lebih awal. Saya bagi contoh yang paling mudah, saya sendiri amalkan. Selalunya bila saya keluar dengan isteri saya atau kawan-kawan saya nak keluar makan ke apa, saya tahu dah kat mana diorang nak pergi. Saya dah amal, saya dah plan dah daripada awal. So, apa yang saya buat, saya akan sediakan makanan daripada rumah. Selalunya mungkin saya akan sediakan sayur-sayuran atau buah-buahan, ataupun saya akan beli packaging kacang bakar atau kacang rebus, saya letak dalam beg, ataupun sediakan buah-buahan sebentar letak dalam beg, and then saya keluar. So bila saya pergi makan ke apa, isteri saya atau kawan-kawan saya akan makan benda-benda itu semua, saya akan makan apa yang saya bawa bekal. Kalau katakan kawan-kawan saya plan, oh aku nak pergi mamak, so mamak saya fikir, saya dah tahu lah dekat mamak apa yang ada. Kita ada nasi, ada ayam, ada ikan bakar, oh ayam tanduri, bagus, tapi tak ada sayur-sayuran. So apa yang saya boleh buat, saya akan sediakan sayur daripada rumah, bawa letak dalam bekal, and then saya bawa sayur-sayuran tu pergi lepak mamak dengan diorang. Kalau katakan isteri saya ke apa, keluarga saya ajak pergi makan kat luar, saya tahu dah kat mana dia nak pergi makan, so saya bawa penyediaan diri saya sendiri. Nampak macam tak best sebab kita tak follow apa yang kawan kita makan, tapi ingat, kita buat semua ni untuk diri kita dan masa depan kita. Alright guys. Yang keempat, amalkan snack yang lebih sihat. Selalunya bila kita tengah bekerja, kita busy sangat, kita tak sempat nak makan, kita akan ada sediakan snack. Kadang-kadang kat office kan kita ada keropok, kita ada apa ni, yang kek-kek kecil tu dalam packaging tu kan. Itu adalah snack yang tidak sihat, yang boleh buat kita rasa lagi gemuk lah kan. So snack yang bagus korang boleh amalkan seperti kacang, sayur-sayuran atau buah-buahan. Okay, macam saya, apa saya selalu amalkan, saya akan amalkan kacang letak dalam beg macam saya cerita tadi. Ataupun jika kat mana-mana saya pergi, ada banyak kedai buah potong tu, beli buah tu sebagai korang punya snack. Amalkan makanan yang lebih segar untuk snack korang. Elakkan snack-snack macam keropok, roti manis, semua tu elakkan, sebab itu akan buat korang rasa tidak bertenaga, malah badan korang stres dan korang akan rasa lebih lapar. So, yang keempat, amalkan snack yang lebih sihat. Yang kelima, yang banyak orang selalu buat silap ni, kita fikir kita membazir. Oh, aku tak naklah membazir makanan ni, aku dah beli dulu, so aku kena makan. Janganlah bazirkan makanan tu. Walaupun makanan teruk, aku rasa aku kena bazirkan. Oh, isteri kita masak untuk satu family, isteri kita masak benda-benda yang boleh buat kita naik berat badan. Oh, tak apalah, makanlah, aku tak nak membazir. Sikap tu yang paling teruk. Kita membazir je, tak kisah. Yes, kita memang betul, membazir ni memang amalan syaitan, memang tak bagus. Tapi korang kena ingat, kita plan untuk jaga kesihatan kita. Kalau katakan makanan tu tidak boleh dihabiskan, ada, tak apa, tapau, bungkus dan tupperware, bagi dekat jiran-jiran ataupun bagi kepada kawan-kawan. Kalau katakan dekat rumah korang sekali penuh dengan keropok, kerepek, coklat semua, macam mana ni, takkan nak buang? Tak apa, bungkus, bagi dekat orang, bagi kat jiran-jiran, bagi kawan-kawan. Tak ada masalah. Pada masa yang sama, korang pun dapat pahala, betul tak? So, jangan risau. Tips yang kelima, amalkanlah pembaziran bila nak amalkan diet sihat. Memang nampak macam buruknya perangai membazir. No, kita bersikap lebih baik. Kita bagi makanan-makanan yang boleh buat kita naik berat badan tu kepada kawan-kawan kita.
Kalau diorang nak makan, itu terpulang kepada diorang. Kalau diorang tak nak pun, tak apa. It's okay. Yang penting kita utamakan diri kita. Kita pentingkan amalan apa plan kita selepas ini, iaitu nak turunkan berat badan. Okay guys? Yang keenam, tolong jangan ada cheat meal atau cheat day. Bagi para beginner, saya tahu korang macam, alamak, kenapa tak ada cheat day, kenapa macam ni? Now, if you dah lama dalam usaha ni, tak ada masalah. Kalau korang baru saja start, saya tak sarankan dalam 3 ke 6 bulan first korang baru start nak amalkan makanan sihat untuk turunkan berat badan ni, jangan amalkan cheat day dan cheat meal. Yes, saya faham bahawa kita selalu dengar ada kata, kita ni jadi gemuk bukannya sebab satu makanan yang jahat. Bila kita makan makanan jahat yang tak sihat, barulah kita boleh jadi gemuk. Sebenarnya betul. Tapi satu je makanan yang tidak bagus tu, yang tak sihat tu, daripada satu tu lah dia akan berlanjutan jadi lebih banyak. So cuba elakkan. Nombor 6 ni, cuba sedaya pula elakkan korang ada cheat day atau cheat meal. Nah, usaha sedaya payah dalam masa 3 ke 6 bulan untuk capai ke tahap level badan yang korang boleh capai. Cuba push diri korang untuk dapat lebih banyak, lebih bagus. Sebab kalau korang amalkan cheat day, korang amalkan cheat meal, apa yang berlaku? Korang cuma membantutkan korang punya niat tu. Sebab bila kita dah start try amalan pemakanan tak sihat ni, kita letak sikit je pun, apa yang berlaku selepas tu, sebab kita baru start, kita akan tiba-tiba tertinggal atau kita akan tiba-tiba terlepas daripada plan kita nak makan secara sihat. So tips yang ke-6, cuba supaya jangan ada cheat meal ataupun cheat day kalau korang baru start. Kalau korang nak ada cheat day atau cheat meal, saya sarankan selepas 3 ke 6 bulan. If you can push diri you untuk 6 bulan, lagi bagus. Kalau tak, 3 bulan pun dah okey. Tapi kalau boleh push 6 bulan, apa salahnya? Nombor 7 ni kebanyakan kita tak suka amalkan. Mungkin sebab amalan diet yang yang terlalu strict. Now, nombor 7, tolonglah bersarapan. Now, yes, tak ramai dari kita yang suka bersarapan. Mungkin tak ada masa nak sediakan sarapan. Tapi, sarapan membantu kita rasa lebih kenyang and then bertenaga di awal pagi. Bila badan kita rasa bertenaga, kita tak akan rasa terlalu lapar pada waktu tengah hari. So, bila waktu tengah hari, kita tak akan tiba-tiba nak craving, nak makan kari, craving nak makan ikan masin, craving nak makan benda-benda yang jahat-jahat tu semua. Kita tak akan craving benda tu. Sebab bila kita rasa bertenaga, badan kita akan attract benda yang lebih bertenaga, yang lebih menyihatkan badan. So bila badan rasa bertenaga, you tak akan rasa lapar, nombor 1. Nombor 2, bila you rasa lapar, kalau lepas badan you bertenaga, korang akan rasa macam nak makan benda-benda yang bantu korang rasa lebih bertenaga. So korang akan terfikir nak makan nasi, ayam, ikan, sayur, benda-benda yang fresh. Korang akan tak rasa tiba-tiba nak makan mie goreng lah, roti canai. No, you tak akan rasa semua tu. So tips yang nombor 7, tolonglah amalkan sarapan. Tapi pastikan juga sarapan korang berkhasiat dan bertenaga. Okay guys. Nombor 8, yang banyak orang suka tanya saya, Coach, boleh tak saya makan malam? Adakah makan malam menggemukkan? Apa yang patut saya makan pada waktu malam? Now, tolong jangan fikir apa yang you patut makan waktu malam. Fikir apa yang you patut makan pagi, tengah hari dan petang. Kenapa? Sebab kalau tengah hari you cukup makan, petang you cukup makan, pagi cukup makan, you tak akan rasa lapar pada waktu malam. Dan yang paling bestnya, bila waktu malam you akan tidur awal. Itu lagi best. Kalau you fikir makanan, you akan tidur lambat. Tidur sampai pukul 12, pukul 1. Tahu tak kenapa? Sebab korang fikir makanan. Tolong jangan fikir pasal makanan pada waktu malam. Fikir apa yang mengenyangkan pada waktu pagi, tengah hari dan petang. Katakanlah kalau korang nak kenyang lagi bagus, cuba amalkan makan nasi pada waktu tengah hari dan juga petang. Ianya membantu korang rasa kenyang pada waktu malam. And then makan nasi, janganlah makan nasi ni sombrono je dengan lauk-lauk tak sihat tu. No, lauk-lauk yang sihat macam saya kata tadi, sayur, ayam, ikan. Amalkan pemakanan yang macam tu. So, elakkan makan malam dengan makan secukupnya di waktu pagi, tengah hari dan petang. So, bila waktu malam korang tak fikir pasal makanan, itu akan buat korang tidur awal. Dan yang paling bestnya, ia membantu korang untuk turunkan berat badan dengan lebih mudah. Baik guys, so tips yang ke-8, tolong jangan fikir pasal makan malam. Fikir pasal makan pagi, tengah hari dan petang. Pastikan korang punya makanan cukup, garanti makan malam korang takkan ada apa-apa. Yang ke-9, yang paling saya suka, semua orang ada smartphone, gunalah. Now, setiap kali korang nak makan apa-apa, buka YouTube atau buka Google, type makanan tu sihat atau tidak. Tak kisahlah, ini yang banyak orang tak buat, saya garanti. Sebab selalu orang WhatsApp saya, adakah ini bagus, ini bagus, ini bagus. So, apa selalu cakap, cuba search kat internet, apa dia punya khasiat. So, every time korang nak makan, katakanlah korang plan besoknya, aku nak sarapan roti canai, cuba search dekat Google, roti canai bagus atau tidak, apakah khasiat roti canai. Kalau makanan tu tak ada khasiat, jangan makan. Tolonglah, ianya akan tukar jadi lemak. Kalau makanan tu ada sihat, bagus.
Kalau makanan tu bukan organik, elakkan. Sebab makanan tidak organik, contoh macam roti canai saya sebut tadi, mi goreng, mi hun, semua tu keropok lekor, whatsoever, itu bukan organik. Ianya akan buat korang gemuk, dia akan buat korang tambah berat badan. So ambil makanan organik lagi bagus. Tapi walaupun berlaku, nombor 9, cuba gunakan handphone, internet, YouTube, Google, whatsoever, search, research pasal makanan yang korang nak makan tu. So kalau makanan tu tak bagus, tak sihat, elakkan. Korang dah ada alat paling berguna ni, gunakanlah guys. Nombor 10 yang terakhir, sentiasa pasang matlamat untuk jadi lebih sihat. Okay guys, bila kita nak makan bila kita nak makan, orang akan fikir macam, oh aku nak makan untuk kenyang, aku rasa lapar, so aku nak makan tu untuk rasa kenyang. No, jangan. Korang kena makan fikir untuk jadi lebih sihat. Fahamkan bahawa apa yang korang makan tu akan jadi tenaga kepada badan korang. So kalau pemakanan tu tak sihat, dia akan buat badan korang rasa tak selesa, tak segar, tidak bertenaga. So kalau makanan tu sihat, akan buat korang rasa lebih kuat, akan rasa korang lebih bertenaga. So bila badan korang bertenaga, apa yang berlaku? Korang tak akan rasa lapar, korang akan dapat bentuk badan yang korang nak sangat, yang korang inginkan. So nombor 10, tolong pastikan korang punya pasang matlamat untuk jadi lebih sihat. Tak kisah apa you makan, aim untuk jadi lebih sihat. Okay guys, so itu adalah 10 tips yang saya boleh berikan untuk bantu korang kepaskan perut buncit. Teruskan dengan diet korang. Walaupun berlaku, korang tak akan tertinggal daripada amalan diet atau planning diet korang. Okay guys, so harap 10 tips ni membantu anda semua. Bagi mereka yang menonton video ni, kalau korang ada apa lagi cadangan video yang korang nak saya kongsikan dengan korang, tips apa-apa saja daripada segi senaman, kesihatan, diet or whatsoever, komen kat bawah video ni dan saya akan buat khas untuk anda. Yeah.